2 rakaat habis zikir 1000 kali bismillah, baru doa. Amalan ini tolong berikan pada orang yang sukar dapat anak. Amalan ini tolong berikan pada orang yang hutang kerana Allah, nak memenuhi hak tuntutan nafkah, kemudian susah nak bayar hutang. Tolong berikan amalan ini pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan sepenuhnya mahabbah ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kita akur. Kita adalah hamba yang banyaknya keingkaran pada Allah. Kita adalah hamba yang banyaknya maksiat kepada Allah, dan juga kita akur dengan hati yang penuh serendah-rendahnya, ataupun kita akur dengan hati yang penuh tawadhu' bahwasanya kesemuanya kita adalah hamba yang banyaknya lupa pada Sang Pencipta Rabbul Izzah, Rabbul Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedemikian rupa muamalah ataupun walaupun sedemikian rupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang begitu serba banyak kekurangan, masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menikmati kehidupan di atas muka bumi Allah. Khususnya saat ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada min riyadil jannah, berada di dalam taman syurga. Moga-moga amal yang sebegini diistiqamahkan oleh Allah. Moga-moga amal yang sebegini sentiasa dibimbing oleh Allah. Moga-moga amal yang sebegini sentiasa dibukakan jalan oleh Allah. Moga-moga amal yang sebegini sentiasa diberikan himmah oleh Allah, sentiasa diberikan semangat oleh Allah, sehingga moga-moga kesemuanya kita mati dalam keadaan ketika melakukan amal sebegini, ataupun moga-moga kesemuanya kita direzekikan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullah Ta'ala menyebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Syekh Abu Na'im Al-Asfahani rahimahullah Ta'ala, Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullah Ta'ala mengatakan, tidak ada lagi nikmat yang paling nikmat di atas muka bumi Allah Ta'ala melebihi nikmat zikrullah, nikmat mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya seorang yang memiliki harta kekayaan, seorang yang memiliki pangkat dan jawatan, seorang yang memiliki kemewahan hidup, sekiranya tidak ada zikrullah, sekiranya tidak ada nikmat zikir pada Allah, maka dia menikmati sekecil-kecil nikmat yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala. Namun sekiranya seorang yang memiliki kurang kekayaan, memiliki rumah yang bukanlah bertingkat-tingkat tetapi bertingkat, seorang yang memiliki kehidupan yang sederhana namun dia dikurniai oleh Allah nikmat zikrullah, nikmat zikir pada Allah, maka Allah Ta'ala memberikan sebesar-besar nikmat pada dia yang wujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga nikmat yang semacam ini dikekalkan oleh Allah, diistiqamahkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, sentiasa direzekikan oleh Allah. Moga-moga kita mati pun dalam keadaan menikmati senikmat-nikmat yang besar di atas muka bumi Allah, iaitu ketika menikmati nikmat zikrullah Ta'ala. Moga-moga sedemikian, amin ya rabbal alamin. Ya hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita muzakarah kitab yang berjudul ataupun kitab yang bertajuk Risalah Adab Sulukil Murid karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad bin Alawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala seorang ulama yang Allah Subhanahu wa ta'ala menarik akan nikmat penglihatan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat hidupnya akan mata hati ataupun batin, sehingga walaupun Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala
tak nampak, tak boleh lihat, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan hati yang hidup sehingga banyak memberikan manfaat kepada umat atau generasi setelahnya, sehingga begitu banyak mengarang kitab, sehingga kita yang mata kita boleh nampak, maka nak tulis kebaikan kita pun tak lepas lagi. Inilah di antara nikmat kurniaan yang Allah berikan pada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, edisi kuliah yang sebelum ini kita membahas mengenai latar belakang ataupun biografi muallif ataupun disebut musannif, pengarang kitab rahimahullah ta'ala. Sedikit biografi ataupun biodata mengenai Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Setelah tu kita membahas mengenai fadilah ataupun kelebihan duduk di dalam majlis ilmu, dan juga kita akhiri pembahasan majlis kuliah 2 bulan yang lepas ataupun tahun lepas mengenai pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita lanjutkan ataupun kita sambung mengenai pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa orang tak berapa nak ramai, tapi Alhamdulillah adalah jemaah, Alhamdulillah. Dan saya yakini jemaah yang tak duduk kat sini, kat rumah yang tengok live mungkin lagi banyak lagi, insyaAllah. Tuan-tuan dan juga umpah dirahmati oleh Allah, saya dah habiskan masa saya 2 jam setengah untuk membelek kitab Abwabul Faraj karangan Al-Imam Al-Habib As-Sagid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Husaini rahimahullahu ta'ala. Kitab Abwabul Faraj yang membahas kitab solusi-solusi ataupun jalan keluar melalui hubungan kita dengan Allah ataupun amalan-amalan. Di situ ada disebutkan amalan Bismillahirrahmanirrahim dan juga amalan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kerana 2 kalimat ini atau ayat ini atau zikir ini termaktub di dalam kitab, maka akan kita bedah ataupun kita rahsia yang kita sebut mengenai rahsia Bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah, dan juga hauqalah ataupun la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita cepatkan sikit. Ya hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga umpah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musannif ataupun pengarang kitab memulakan awal kitabnya dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Bismillahirrahmanirrahim ini, saya rujuk pada kitab Tauhid ataupun kitab Usuluddin ataupun kitab kita panggil Sifat 20 karangan kitab Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullah. Kitab yang berjudul Aqidatun Najin karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Mengenai pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana muallif pengarang kitab dahulukan kitab dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim, sudah menjadi sunnah muallif atau sudah menjadi kebiasaan pengarang kitab mendahulukan karangan kitab mereka dengan kalimat ataupun ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Disebabkan apa? Seluruh musannif pengarang kitab, termasuk ulama mu'tabar, termasuk ulama salaf ataupun khalaf, termasuk ulama mutaakhir ataupun meskipun zaman ini, memulakan karangan kitab mereka dengan sebutan ataupun lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Terbahagi daripada beberapa sebab. Pertama adalah bertabarruk atau mengambil berkah, seperti mana kitabullah, kitab Al-Quran. Kerana kitabullah, kitab Al-Quran, awal kitab Al-Quran ayat berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada lagi kitab yang paling tertinggi, iaitu kitabullah. Kalaulah dalam kitabullah diawalkan kitab Allah Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya kitab yang ulama karang diberkati oleh Allah, ada manfaat, maka diawalkan kitab mereka dengan kalimat ataupun lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebabnya. Hadirin wal hadiran, saya akan sebut sekali lagi, ada lebih kurang 25 sebab Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan berbunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kelebihan dia. Orang tulis Bismillahirrahmanirrahim, fadilah kelebihan akan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, kenapa diawalkan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kerana Nabi SAW bersabda, sesuatu pekerjaan yang baik, sekiranya kalau tak diawalkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut dalam keadaan cacat ataupun dalam keadaan tak sempurna. Dan ini bukanlah diwajibkan oleh Nabi SAW, tetapi ia adalah amalan sunnah. Pada setiap amalan kebaikan diawalkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut akan diberkati oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah Ta'ala pada amalan tersebut daripada gangguan syaitan, daripada gangguan jin, meskipun daripada gangguan manusia. Contohnya, nanti ada hadis, kisah di dalam karangan kitab Al-Lubab Al-Hadis, karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, kisah setan gemuk dengan setan kurui. Kenapa jadi setan tu gemuk? Kenapa jadi setan tu kurui? Kalau manusia ada gemuk, ada kurui, begitu juga setan ada kurui, ada gemuknya juga. Tapi sebab apa jadi gitu? Ada sangkut paut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tersebut kita akhirkan sedikit dan kita letakkan terlebih awal segi hadis, membicarakan sal fadilah, kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman ya Allah Ta'ala dikhususkan di dunia. Apa dalil ataupun apa bukti yang mengatakan Rahman ya Allah di atas muka bumi? Allah Ta'ala memberikan nikmat, meskipun dia maksiat, meskipun dia taat, tetap Allah berikan nikmat. Dia kafir ke, dia Islam ke, dia non-Muslim ke, tetap Allah berikan nikmat. Kadang-kadang diperhatikan orang yang maksiat, orang yang kufur, kafir, bahkan lebih banyak nikmat yang Allah berikan pada mereka berbanding kita. Itu Ar-Rahman ya Allah. Maka Ar-Rahman ya Allah, Allah tumpahkan di dunia, menyebabkan seluruh mendapat kenikmatan, meskipun dia taat, maksiat, Islam, kafir, meskipun dia hayawan, meskipun dia binatang sekalipun, serangga sekalipun, kulluhum, kesemuanya Allah beri nikmat. Ini memberikan bukti Ar-Rahman ya Allah khusus ditumpahkan di atas muka bumi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahimnya Allah khusus Allah Ta'ala berikan pada hamba-hamba yang mukmin, hanya pada hamba-hamba yang mukmin dikasihi oleh Allah. Maka Ar-Rahimnya Allah khusus Allah berikan pada hamba-hamba yang mukmin. Maka nanti di neraka, nanti orang kafir nanti apa nak kata orang kafir nanti keloloh. Kalau utara panggil keloloh, dia macam perli lah, lebih kurang macam tu. Nanti orang kafir akan kata, tengok kamu pengikut Muhammad, kamu Islam, tengok kamu pun ada dalam neraka juga. Apa beza kami yang kafir dengan kamu yang mukmin? Nah, dia tak akan nampak perbezaan setelah semua orang kafir, yang semua orang Islam yang ada iman dikeluarkan daripada neraka menuju kepada syurga. Maka ketika itu dia akan nampak nanti, oh itu kelebihannya iman, rendaman dalam neraka tak berapa lama, kemudian dikeluarkan menikmati syurga abadan abada, selama-lamanya. Ketika itu akan nampak nanti. Berarti Ar-Rahimnya Allah, meskipun pada orang mukmin yang direndamkan neraka, itu bukan tak kasihnya Allah, tak. Boleh lama Allah rendam, tapi datang satu ketika waktu akan dikeluarkan oleh Allah. Kemudian orang mukmin tersebut setelah dibersihkan daripada neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga, dia menikmati syurga selama-lamanya. Maka pengharapan orang mukmin kepada Allah, moga-moga masuk syurga li ghairi hisab, tanpa ada penghisapan ataupun tanpa ada perendaman terlebih awal dalam neraka. Tak ada macam tu. Moga-moga masuk syurga terus tanpa rendaman neraka. Moga-moga keadaan sebegitu kesemuanya kita. Amin ya rabbal alamin. Itu Ar-Rahimnya Allah. Walaupun orang kafir nanti nampak macam Ar-Rahimnya Allah macam tak wujud je. Tengok orang mukmin pun masuk neraka. Nanti satu ketika waktu orang mukmin akan dikeluarkan oleh Allah. Itulah terbukti Ar-Rahimnya Allah SWT. Moga-moga Allah SWT matikan kita dalam keadaan iman, hidupkan kita dalam keadaan iman, dan akhirat Allah Ta'ala bangkitkan kita bersama dengan orang-orang beriman. Amin. Amin. Saya baru mengajar kitab section 25, Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabbihatul Qulub, karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman
rahimahullahu taala. Akhir saya baca tadi kisah mengenai dugaan ataupun rintangan seorang yang sakarat ketika nak meninggal, akan datang setan di sebelah kanan dia menyerupai wajah bapa dia dan akan bagi tahu, wahai anakku yang tercinta, Yahudilah kamu, tolong Yahudi kamu, aku dah susah dah kamu dahulu di dunia, aku ayah engkau ni, tolonglah Yahudi engkau, itu adalah sebaik-baik agama. Wa na'udzubillah. Begitu juga di sebelah kirinya setan akan datang menyerupai seperti wajah ibu dia, akan bagi tahu, nak, aku dah mengandung kau susah-susah nak, aku jaga engkau, aku berikan susu pada engkau nak, aku letakkan di paha aku nak, begitu susah melayan karina engkau nak, aku ibumu wahai nak, tolonglah engkau Nasrani engkau wahai nak, tolonglah engkau Nasrani. Maka itu adalah sebaik-baik agama. Kalau iman tak kukuh, iman tak dipelihara oleh Allah, masya-Allah wa na'udzubillah. Moga-moga Allah Taala melihara iman kita meskipun ketika sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Ini pentingnya iman, itu menunjukkan ar-rahimnya Allah Subhanahu wa taala khusus di akhirat kelak. Dihadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum mengucap bismillahirrahmanirrahim terbahagi kepada 4. Hukum mengucap bismillahirrahmanirrahim terbahagi kepada 4. Ikutkan hukum tu semua ada 5 lah, termasuk mubah ataupun jaiz ataupun mubah, iaitu harus. Ini tak termasuk, kita buang satu 5, buang satu jadi 4. Berarti hukum mengucap bismillahirrahmanirrahim terbahagi pada 4. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga haram, dan keempat makruh menyebutnya. Pertama adalah wajib. Wajib menyebut bismillahirrahmanirrahim tak kala membaca surah Al-Fatihah ketika salat. Beza dengan mazhab yang lain. Mazhab yang kita di Malaysia yang kita anut, mazhab Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullahu ta'ala, meletakkan di antara sah salat adalah memulakan bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah. Maka beza dengan mazhab yang lain. Kadang kan di Mekah kan, maka terus imam akan sebut alhamdulillahirabbil alamin, tak diawalkan dengan bismillah kerana mazhabnya membolehkan terus tanpa bismillah. Mazhab Syafi'i tak boleh, wajib. Sekiranya seorang yang berpegang mazhab Syafi'i memulakan surah Al-Fatihah li ghairi bismillah, tanpa menyebut awal bismillah, maka salatnya itu tidak sah. Berarti wajib menyebut bismillahirrahmanirrahim tak kala membaca surah Al-Fatihah ketika salat. Yang kedua adalah sunnah ketika melakukan sesuatu pekerjaan yang baik, maka itu sunnah. Misalnya saya menyampaikan pembicaraan kuliah tausiah, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan-puan dengar, diawalkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Makan minum, bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan ada hadis yang lain yang menyebutkan natijah, kesan yang tak baik sekiranya setiap pekerjaan li ghairil bismillah, tanpa dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Saat lagi saya akan sebut nanti. Berarti sunnah menyebut bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan apa amalan-amalan baik, meskipun minta maaf cakap, mohon maaf cakap, saat lagi pun saya akan cakap minta maaf menyetubuh isteri, maka itu ibadah, amalan salih. Minta maaf cakap menyetubuh isteri, maka itu pun disunnahkan menyebut awal bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada cerita dia nanti. Kemudian yang ketiga, haram menyebut bismillahirrahmanirrahim tak kala memulai maksiat. Misalnya zina. Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Fatari sebut zina, saya tak sebut. Tapi kerana beliau pengarang kitab lebih alim sebut, saya sebut. Contoh anak berzina, wa na'udzubillah. Moga Allah pelihara seluruh diri kita daripada maksiat zina. Amin. Moga Allah pelihara kita, anak-anak kita, keturunan kita, jiran-jiran kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat daripada maksiat terkutuk zina. Amin. Nabi SAW bersabda, barang siapa melakukan zina, maka ketika zina tersebut luntur iman dia. Bagaimana orang yang mati ketika melakukan zina? Wa na'udzubillah. Moga Allah pelihara kita semua. Amin. Amin. Kalau orang maksiat seumpamanya zina, bismillahirrahmanirrahim, haram, tak boleh. Berarti rokok haram kan? Fatwa haram. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap dibaca bismillah, tapi lagi sedap dia hisap rokok. Ini kacau Berarti hukumnya adalah haram. Setiap apa perkara yang maksiat diawalkan atau didahulukan bismillahirrahmanirrahim, hukum dia haram, dosa besar.
Yang terakhir, yang keempat, makruh menyebut bismillahirrahmanirrahim tak kala melihat kemaluan isteri. Pengarang kitab sebut, saya sebut pengarang kitab menyebut seumpamanya melihat kemaluan kemudian melihat bismillahirrahmanirrahim, itu dimakruh. Ataupun memakan bawang, ataupun pada perkara-perkara yang makruh, amalan-amalan yang makruh, memakan bawang kemudian bismillah, ia termasuk daripada makruh kerana amal itu sendiri adalah makruh. Ataupun macam tadi, amalan haram, maka memulakan bismillah itu juga adalah haram. Tapi kalau orang maksiat, haram mendahulukan bismillah, haram dia memperlipat kali gandakan dosa dia. Macam tu lah jadinya. Moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada maksiat, dan moga Allah Ta'ala sentiasa bimbing kita dan peringat kita pada setiap amal baik kita untuk didahulukan bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya hadiri wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang seterusnya adalah membicara mengenai kelebihan mengucap bismillahirrahmanirrahim ataupun kelebihan membaca bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil ni daripada kitab Al-Lubabul Hadith, karya ataupun karangan Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullah. Saya yakini kesemuanya kedatangan tuan-tuan puan-puan, semua kita pernah biasa dengan Imam Suyuti. Tak kering-kering sentiasa lidah para asatiza menyebut Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala adalah seorang ulama yang telah tinggalkan kita hampir 500 tahun yang lepas. Telah tinggalkan kita, bukan lahir tau, tinggal. Telah tinggalkan kita hampir 500 tahun yang lepas. Al-Imam Suyuti rahimahullah, manfaatnya ilmu beliau sehingga termasuk daripada ulama yang makbul, yang hebat. Sebab apa saya sebut macam tu? Ulama yang berpegangan dengan boleh tahlil menerima pendapat Imam Suyuti. Ulama ataupun pendapat yang tak membolehkan tahlil tak boleh, ziarah kubur tak boleh, dia juga menerima pandangan Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Tapi dia lupa Imam Suyuti berpegangan dengan mazhab Muhammad bin Idris ataupun mazhab macam kita Imam Syafi'i rahimahullah. Sama macam Imam Nawawi lah. Imam Nawawi mazhab Syafi'i, pencetus pembangkit mazhab Imam Syafi'i. Tapi golongan yang menerima tahlil pun terima pendapat Imam Nawawi. Pendapat yang kata tahlil semua tak boleh, ziarah kubur tak boleh, mereka juga menerima pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ini di antara keistimewaan ulama inilah. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, Imam Suyuti karang 1000 buah kitab. Masya Allah. Bila makan, bila tidur, bila menikmati kehidupan tu, Masya Allah, tak tahu. Kehidupan yang diberkati oleh Allah, umur dan masa yang diberkati oleh Allah, sehingga mengarang 1000 buah kitab. Usia meninggal Imam Suyuti rahimahullah lebih kurang lah 77, 75, 70 lebih macam tu lah. Imam Suyuti rahimahullah. Akan saya sebut beberapa. Yang jenis tulis, yang jenis dengar, dengar, tak ada masalah. Kalau nak point balik, boleh tengok ada rakaman kan, nanti tengok. Ini penting sangat-sangat kerana saya habiskan masa saya 2 jam setengah untuk tulis ni. Kalau boleh ambil dia punya point dia. Pertama adalah menjauhkan gangguan ataupun bisikan daripada syaitan. Orang yang memperbanyakkan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Pertama. Yang kedua adalah sesuatu penyakit akan disembuhkan oleh Allah Ta'ala sekiranya membacakan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kan pendapat Syekh Sa'id Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Siapa ni? Syekh Sa'id Muhammad Alawi Al-Maliki adalah guru bagi seluruh para ulama yang ada sekarang. Contohnya Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah, gurunya Syekh Sa'id Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Husaini rahimahullah. Termasuk daripada anak muridnya yang ada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala termasuk. Di antaranya adalah Syekh Rahimuddin Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Termasuk adalah Syekh Fuad Kamaluddin Ar-Rambawi rahimahullah ta'ala. Termasuk daripada guru saya iaitu Kiai Haji ataupun Syekh Zairan Taifur Abdullah rahimahullah, mudir Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Jawa Timur. Termasuk daripada guru Syekh Sa'id Muhammad Alawi Al-Maliki. Orang yang tak suka tahlil, ziarah kubur tak boleh, cukup gerun, cukup
takut dengan ilmu yang ada pada Syekh Said Muhammad Alawi Al-Maliki, sehingga kan satu ketika nak debat di Mekah, kerana ulama Mekah, Syekh Said Muhammad Alawi Al-Maliki, ketika satu hidangan nak berdebat, satu dalam keadaan persidangan, Syekh Said Muhammad Alawi Al-Maliki bawa kain kafan. Orang tanya, kenapa bawa kain kafan? Kata Syekh Said Muhammad Alawi Al-Maliki, saya sanggup mati untuk mempertahankan ahlu sunnati wal jamaah. Biar saya mati, kemudian terus kafankan saya dengan kain kafan ini. Allah, Allah, Allah. Ini peranan para alim ulama. Di antara yang kedua adalah sesuatu penyakit akan sembuhkan oleh Allah sekiranya dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan saya sebutkan nanti berapa bilangan yang perlu kita baca supaya khususnya ketika di air orang demam, baca Bismillahirrahmanirrahim 99 kali, kemudian hembuskan di air, kemudian bagi orang minum. Saya alhamdulillah sejak saya habis belajar ketika usia 19 tahun, saya mula mengajar 19 tahun sampai sekarang 25 tahun, kalau sakit alhamdulillah doktor tak jumpa, ubat pun tak makan. Saya ada kitab Abwabul Faraj, apa masalah, apa sakit ada. Satu lagi saya ada kitab karangan Syekh Mu'ainuddin Al-Chisti rahimahullah, karang satu kitab perubatan sufi menggunakan herba. Alhamdulillah, kita amalan saja, tak payah habis duit. Alhamdulillah, sembuh tak sembuh, tuan-tuan tengok saya macam mana sekarang. Saya duk banyak tanya, sembuh tak sembuh, ni zikir saja, amalan saja. Tengoklah keadaan saya, semakin sihat, semakin bertambah berisi saya. Saya beza dulu kurus ya. Masya-Allah. Ini amalan tu. Masya-Allah. Tapi hati kena yakin kepada Allah. Saya cerita mengenai Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita tu. Jadi saya tak tulis cerita tu, nak kena cerita. Kalau saya ingat insya-Allah saya cerita nanti. Seronok. Yang ketiga, sekiranya urusan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka urusan tersebut akan dipelihara dari keburukan oleh Allah Ta'ala, macam saya sebutkan tadi. Sambung yang keempat, doa tak akan ditolak sekiranya doa tersebut diawalkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab berdoa kepada Allah, Syekh Ibrahim bin Adham sebut diawalkan dengan Bismillahirrahmanirrahim ketika doa. Yang kelima, memberatkan timbangan pahala. Nanti di akhirat, kaum bagi Nabi yang lain, bukan Nabi SAW, Nabi lain memiliki kaum. Nanti kaum bagi Nabi lain akan terkejut ketika timbangan umat Nabi SAW jadi berat. Maka mereka akan tanya, mereka ni Nabi juga ke? Kenapa mereka punya timbangan amalan begitu berat? Dikatakan pada mereka, kelebihannya adalah kerana umat Nabi SAW menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kerana menyebut Bismillahirrahmanirrahim, pahala yang begitu banyak sehingga di mizan timbangan di sebelah kanan kita agak memberat. Yang seterusnya, yang keenam adalah memurahkan rezeki. Syekh Said Muhammad Alawi Al-Maliki sebut Bismillah ni kenapa? Sebab amalan membayar hutang. Amalan memurahkan rezeki untuk membayar hutang. Amalan memurahkan rezeki untuk melunasi hutang. Di antara amalan pertama sekali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah murahkan rezeki. Di antaranya adalah amalkan suratul Waqi'ah. Ada seorang sahabiah janda, mohon maaf cakap, dia suami dah tak ada dah, kemudian ataupun kita sebut balu lah, janda nampak kasar sangat, balu, dah tak ada, suami tak ada, macam tu lah. InsyaAllah ada janda baik kan, insyaAllah janda semua baik-baik belakang, insyaAllah. Suami dah tak ada, kemudian yang diberikan bantuan, dia kata tak payah, kerana suamiku telah wasiat untuk membaca suratul Waqi'ah, tak putus-putus rezeki Allah Ta'ala beri padaku. Suratul Waqi'ah, Syekh Said Muhammad Alawi Al-Maliki sebut di antara amal melunasi hutang. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, mati dalam keadaan husnul khatimah. Seorang yang memperbanyakkan Bismillahirrahmanirrahim ketika hidup, maka Allah mempermudahkan mati dia dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan kubur dia luas, Allah Ta'ala jadikan kubur dia bercahaya, Allah Ta'ala permudahkan dia dalam keadaan ketika sakaratul maut. Dan yang ke-8 adalah dipelihara daripada fitnah. Yang ke-9, menyebut Bismillahirrahmanirrahim sekali mendapat pahala sebanyak 400. Kenapa jadi timbangan berat kan? Inilah sebabnya.
Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa menyebut Bismillahirrahmanirrahim sekali wahid faqad, sekali saja, dia sudah dibanjiri oleh Allah pahala sebanyak 400. Moga Allah Ta'ala bimbing lidah kita, berikan kekuatan untuk memperbanyakkan zikir ataupun lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-10, seluruh dosa-dosa kecil akan diampunkan oleh Allah SWT. Di antara amal supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita adalah memperbanyakkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang seterusnya, yang ke-11, barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim dan mengelakkan tulisan Bismillahirrahmanirrahim kerana menta'zimkan akan Allah atau kerana membesarkan Allah atau memuliakan Allah, maka dosa yang lalu akan diampun oleh Allah. Begitu juga dosa yang akan datang, wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang akan diampun oleh Allah, kata ulama. Berdasarkan hadis tadi, orang yang menulis, barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim, ini amalan bila duduk tak tahu nak buat kerja apa. Jangan pegang handset. Sekiranya handset memudahkan melihat keaiban orang, mendengar keaiban orang, maka lebih afdal, lebih baik ketika duduk saja. Tangan gatai nak pegang handset kan, tak payah. Pegang pena ataupun pegang pen, pensel, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tangan itu di akhirat akan menjadi saksi, saya telah dipergunakan oleh Tuhan pada badan untuk menulis namamu ya Allah. Dan amalan supaya tangan dipelihara oleh Allah tidak maksiat adalah dengan amalan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim, dosa yang lampau, dosa akan datang diampun oleh Allah. Apa maksudnya? Dosa yang akan datang diampun oleh Allah, maksudnya orang yang menulis Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan pelihara dia tidak melakukan keingkaran dan maksiat. Itu maksudnya. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita. Amin. Amin. Sambung. Allah. Yang sambung yang ke-12, barang siapa berkatanya Bismillahirrahmanirrahim, maka dipelihara oleh Allah daripada kufur dan nifaq, daripada kafir, dan juga Allah akan pelihara hati ini daripada munafiq. Nah, itu di antara amal Allah nak pelihara hati kita. Dan seterusnya, barang siapa memasuki sesuatu majlis dan keluar daripada sesuatu majlis, membaca Bismillahirrahmanirrahim disertai dengan selawat pada Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam majlis tersebut, siapa nak bicara keaiban dia akan dipelihara oleh Allah tak membicara keaiban dia. Maksud dia macam ni, kita ada majlis, kita duduk, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, nanti orang lain nak cuit orang sebelah bagi tahu, anu tengok tu anu, itu tak, Allah akan pelihara nanti. Ketika kita tinggalkan majlis sedangkan majlis masih berada, nanti orang akan cuit gini-gini. Nah, supaya tak nak orang lain maksiat, riba, mengumpat, dengan cara amalan setiap kali duduk dan balik daripada majlis berkata Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW sayang pada umat. Nabi tak nak umatnya tu maksiat. Berarti jangan kerana kita orang lain maksiat, maksud dia macam tu. Jangan kerana kita orang mengumpat. Berarti apa amalan dia? Duduk dalam satu majlis, keluar daripada satu majlis, baca Bismillahirrahmanirrahim disertai dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau selawat kepada Nabi SAW. Sambung. Yang ke-14, syaitan akan bersama dengan seseorang yang mana pada sesuatu urusan tanpa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni saya nak sebut. Nabi SAW bersabda, barang siapa makan dan diawalkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, syaitan akan mengatakan, cis, aku tak boleh makan bersama dengan dia. Apabila seorang itu minum kemudian disertai dengan ucapan ataupun sebutan Bismillahirrahmanirrahim, syaitan akan kata, cis, aku tak boleh bersekutu bersama dengan dia untuk minum. Ketika seorang bersama dengan isterinya kemudian tak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, syaitan akan kata, cis, aku tak boleh menyetubuhi, menikmati bersama dengan isterinya juga, tak boleh. Kerana Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi pendinding atau menjadi perisai supaya syaitan tak boleh berurusan dengan kita sekali. Sebaliknya, Nabi SAW bersabda, barang siapa makan dan tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan akan turut makan bersama dengan dia. Maka orang yang kaki makan banyak ni, kita kata ni setan makan dengan dia sekali kot, makan cukup banyak. Tak. Tapi nak bagi tahu begitulah keadaannya. Pernah seorang sahabat, Nabi SAW mengajarkan pada sahabat, barang siapa dah makan, dah minum, kemudian lupa
untuk membaca bismillahirrahmanirrahim di pertengahan dia baca ataupun ketika habis dia baca bismillah awwalahu wa akhirahu, maka syaitan akan muntah balik apa yang dimakan dengan kita. Dan Nabi SAW senyum, ditanya oleh sahabat, kenapa? Aku melihat syaitan tengah muntah makanan. Masya Allah. Ini berkat bismillahirrahmanirrahim. Nampak biasa kan? Mudah kan? Allah ni budak tadika pun boleh. Jangan fikiran sedemikian, kerana bismillahirrahmanirrahim itu memudahkan perjalanan dunia dan akhirat kita. Sambung. Yang ke-15, akan ada kekurangan pada anak kita sekiranya bersetubuh tanpa menyebut bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu kita fahami, ini pada kita, jangan hukum orang. Kalau seorang anak tu macam blur tak betul, jangan kita kata, "Ai dulu setubuh tak bismillah kot." Jangan macam tu. Anak dia tu nakal. Bapak baik, kita pergi jumpa bapak dia. Tok Imam ni anak mungkin Tok Imam dulu buat tak apa bismillah kot, nikmat sangat. Jangan hukum orang macam tu. Ini peringatan untuk kita supaya setiap kali kita awalkan satu pekerjaan khusus, minta maaf cakap, ketika bersama dengan isteri, dahulukan bismillahirrahmanirrahim, kerana barang siapa bersetubuh, maka pada zakar dia, mohon maaf cakap, pada tempat kemaluan lelaki akan setan duduk nanti kalau tak sebut bismillah ketika masuk, maka setan pun menikmati juga. Tapi kalau bismillah, setan tu akan diusir, menyebabkan Allah pelihara dia tak berserta dengan kita. Maka berlaku sesuatu kepada anak itu disebabkan dahulu setubuh tu tanpa bismillahirrahmanirrahim. Tapi anak jangan fikirlah, saya ni nakai mungkin pak saya dulu tanpa bismillah kot. Pergi jumpa bapak dia, "Pak, dulu dengan mama tak bismillah ke?" Janganlah lagu tu. Tapi ini supaya peringatan untuk kita, ataupun yang belum nikah lagi, peringatlah. Peringatlah. Sambung. Allah. Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, Allah Ta'ala akan menghilangkan kesedihan yang ada di dalam hatinya. Sedih kan? Wallahu a'lam sedih apa kan? Maka Allah Ta'ala campakkan kesedihan di antara amal supaya Allah permudahkan kesedihan di dalam hati. Baca bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sambung. Yang ke-17, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim, ini adab tidur. Ada seorang ulama karang kitab 50 adab pada 50 keadaan. Al-Habib apa tak ingat. Ada seorang ulama karang 50 adab pada 50 keadaan. Maka di antaranya disebut adabun naum, adab tidur. Ini amalan termasuk daripada adab tidur. Apa amalan tu? Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali ketika hendak tidur, maka Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada kejahatan syaitan, kejahatan jin, kejahatan manusia, dan juga akan dipelihara daripada pencuri, rumah terbakar, dan mati terkejut. Nah, ini kelebihan orang yang baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Ini antara amal yang moga Allah bimbing kita dan kita jangan tinggal, insyaAllah. Sambung. Yang seterusnya adalah kisah syaitan kurus dan syaitan gemuk. Ini manusia pun ada, jin pun ada lagu ni, setan pun ada macam ni juga. Riwayat Imam Suyuti menyebutkan setan gemuk dengan setan kurus berjumpa. Setan gemuk ni tanya, "Pasipa kurus sangat hang setan?" Setan, "Oi setan, pasipa kurus sangat setan?" Maka setan ni beritahu, "Aku mendekati seorang yang mana setiap kali melakukan pekerjaan dia menyebut bismillahirrahmanirrahim, sehingga makan minum aku tak boleh bersama dengan dia, menyebabkan aku lemah." Sebab tu orang yang kena jin, kena histeria ataupun orang kena rasukan sihir, dia kena buat amalan bismillahirrahmanirrahim. Dia akan mengecilkan jin yang dalam badan dia sehingga akan jadi lalat dan akan keluar daripada mana-mana pihak anggota tubuh badan dia nanti. Amalan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setan kurus kata gemuk, pasal nampak sihat sangat. Maka dia beritahu, "Yalah, aku mendatangi seorang yang mana ketika makan tanpa menyebut nama Allah bismillah, aku makan dengan dia. Dia pula jenis makan banyak. Oh, lagi seronok. Dan jenis minum, aku pun minum bersama dengan dia. Menyebabkan apa urusan tanpa bismillah, sehingga aku menyertai dengan dia, aku bersama dengan dia, menyebabkan aku besar sebegini, dan aku jadikan dia seperti kenderaan kuda." Maksudnya aku dah kontrol dia, menyebabkan dia susah untuk ingat pada Allah pada setiap pekerjaannya. Yang seterusnya kisah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Siapa Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah?
Imam Nawawi rahimahullah karang kitab Bustanul Arifin, menyebut muqaddimah mengenai kerendahan dunia ataupun zuhud, kemudian menyebut mengenai ikhlas, kemudian ada fasal yang lain ikhlas wa siddiq, kemudian ada fasal membicarakan hadis asas-asas Islam, kemudian ada lebih kurang 60 kata-kata nasihat indah daripada ulama-ulama yang mujahadah, dan juga membicara soal kewalian, apa itu wali, apa itu mu'jizat, apa itu karamah, apa itu mu'jizat, apa itu karamah, dan apa itu istidraj, dan mengakhiri pembahasan dengan kisah-kisah para waliullah ataupun kisah-kisah sahabat orang-orang saleh. Di situ ada banyak memuatkan, Imam Nawawi memuatkan kisah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Karangan kitab ini di antara karangan kitab yang Imam Nawawi karang tak sempat habis, kemudian bertemu dengan ajal kematian. Kerana Imam Nawawi kan meninggal muda. Seorang ulama Syria karang berapa orang tokoh saya tak ingat. Ada beberapa orang tokoh ahli ilmuwan yang mereka mendahulukan ilmu sehingga tak sempat nikah. Di antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Saya ketika umur 13 tahun, 15 tahun belajar dah fikir nikah dah. Imam Nawawi, Masya Allah, pulun belajar, ada niat untuk nikah, tetapi kerana mendahulukan ilmu menyebabkan terlebih awal bertemu dengan ajal kematian. Di antara karangan kitab selain Riyadhus Salihin, Arba'in An-Nawawiyah, Al-Azkar, di antaranya adalah Bustanul Arifin, tapi karangan kitab yang tak sempat habis. Tapi ada kitab lain yang anak murid kepada Imam Nawawi itu karang sambung ada. Tapi mengakhiri kitab itu mengenai kisah, termasuklah kisah Abu Muslim Al-Khawlani. Tapi saya tak cerita-cerita dalam kitab tu, tapi kitab dalam kitab Imam Nawawi, Imam Suyuti sebut kisah mengenai Abu Muslim Al-Khawlani. Sama juga dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Syekh Abu Naim Al-Asfahani pun sebut juga kisah mengenai Abu Muslim Al-Khawlani. Sebelum kisah, sedikit latar belakang. Siapa Abu Muslim Al-Khawlani? Abu Muslim Al-Khawlani hidup di zaman Nabi SAW, duduk di daerah Khawlan di Yaman. Hidup di zaman Nabi SAW, beriman dengan ajaran Nabi SAW, tapi tak menatap atau tak melihat wajah Nabi SAW, sehingga tak digelarkan sahabat tapi tabi'in. Siapa lain? Uwais Al-Qarani lah. Sama juga Uwais Al-Qarani hidup di zaman Nabi SAW. Ada riwayat khusus Nabi SAW cerita pasal Uwais Al-Qarani duduk daerah Qaran. Qaran mana? Yaman. Tak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Pernah sekali keluar minta izin maknya yang begitu khidmat sungguh-sungguh. Jumpa Aisyah dan kata Aisyah, Nabi SAW tak ada kat rumah, patut balik daripada Mekah ataupun Madinah menuju kepada Yaman. Tak ada rezeki, tak ada jodoh untuk melihat wajah Nabi SAW. Maka pangkat sahabat mereka tak dapat, tapi mereka menjadi tabi'in. Dan kata sahabat, Uwais Al-Qarani adalah sebaik-baik tabi'in. Berbalik kepada Abu Muslim Al-Khawlani. Uwais Al-Qarani sempat di zaman siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Abu Muslim Al-Khawlani ini sempat zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga pertemuan Abu Bakar As-Siddiq dengan Abu Muslim Al-Khawlani, kata Sayyidina Abu Bakar, Alhamdulillah, Allah Ta'ala rezekikan aku bertemu dengan engkau. Seperti mana Allah berikan engkau, seperti itu Allah berikan pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim, Namrud tolak masuk dalam api, satu bulu roma, bulu badan pun tak terbakar. Sama juga Allah berikan kepada Abu Muslim Al-Khawlani. Pemimpin Yaman tak suka, kerana pemimpin Yaman ketika tu dia mengaku Nabi. Abu Muslim Al-Khawlani kata, engkau ni bukan Nabi. Dia buat dono, buat tak tahu, punya marah, sehingga dimasukkan ke dalam api. Satu bulu roma, bulu tak terbakar dari jasad Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, dan rasa sejuk dan aman di dalam api tersebut. Kata Abu Bakar Siddiq, Alhamdulillah, Allah Ta'ala rezekikan aku bertemu dengan engkau seperti mana Allah berikan pada Ibrahim AS, begitu juga Allah berikan pada engkau. Maka Allah Ta'ala temukan Abu Muslim Al-Khawlani ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Abu Muslim Al-Khawlani ada hamba yang khidmat kepada Abu Muslim Al-Khawlani. Satu hari pembantunya letakkan racun pada makanan ataupun minuman. Kemudian dah lama dah Abu Muslim ni panjang umur, Abu Muslim Al-Khawlani. Satu lagi ada Abu Idris Al-Khawlani, bizarre tau. Ada Abu Idris Al-Khawlani, ada Abu Muslim Al-Khawlani.
Saya pun tak tahu, baru ni beli kitab 26 jilid baru jumpa Abu Idris Al-Khawlani. Guru saya kadang sebut nanti, Abu Muslim Al-Khawlani, dia panjang umur, tak mati-mati. Padahal pembantu dia bubur racun. Satu tahap pembantu dia dah tak boleh tahan, dia jumpa Abu Muslim Al-Khawlani, minta maaf sebut, aku dah lama beberapa tahun lepas aku bubur racun dekat makan dan minuman kau. Ketika aku khidmat memberi makan, panjang umur sampai lah kau hidup lagi. Tak, sebelum tu aku nak tanya, yang bubur racun bersebab engkau dah tua dah, aku tak tahan nak khidmat dengan engkau. Lah, abang pilah bagi tahu lah pasti nak kena bubur racun. Engkau tanya kenapa aku tak mampu lagi, aku tak mati? Sebab dia setiap kali aku makan, setiap kali aku minum, aku dahulukan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pelihara, dan tak apalah aku bebaskan engkau tak payah khidmat dengan kopi balik. Masya-Allah. Jika kalau orang sihir kita, makan kita, wallahu alam, orang santau kan, makanan ataupun minuman, maka di antara amalan adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal sama' wasami'ul alim. Itu di antaranya, ataupun di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Nanti cawan tu boleh pecah nanti. Itulah pemeliharaan Allah daripada kita supaya tak terkena sihir. Ya hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Taala. Seterusnya, di antara beberapa amalan wirid zikir, seberapa banyak bilangan yang perlu kita amal mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Okey, pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali kepada orang yang sakit. Saya sebut 99 99 pun boleh, tambah 1 pun boleh, tak ada masalah, 100. Atau orang yang terkena sihir, orang yang kena sihir baca Bismillahirrahmanirrahim, ataupun baca dekat air, suruh dia minum. Dia akan rasa air tu macam air mendidih nanti, dia akan rasa panas nanti. Saya dulu mu'alij, saya perubatan Islam dulu. First time saya main, saya Kelang, daripada Penang saya datang Kelang. First time saya jumpa dengan sahabat saya, Ustaz Safidin Amran. Ustaz Safidin Amran tolong saya banyak. Mula-mula saya punya cita-cita, ini Allah punya kerja lah, saya tak fikir kuliah tu, tak terfikir pun. Saya kuliah saya dulu satu saja, sebulan sekali saya balik Masjid Terapung, Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Saya sebulan sekali kat sana. Ahad minggu keberapa saya tak ingat, jenuh balik dulu. Dan saya lebih suka buat perubatan Islam. Saya dulu berubat jin ni orang, umur 19 tahun, start berubat umur 15 tahun. Seronok pengalaman, macam-macam jumpa, macam-macam jenis jin jumpa, yang hidup berapa ratus tahun pun kita jumpa agak. Ini pengalaman yang agak seronok, yang agak berbeza lah. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim, hembus dekat air, sebut Bismillah 100 kali ataupun berapa banyak boleh, hembus di air, kemudian bagi dia minum. Nanti dia teriak, dia jerit, nanti dia tak boleh tahan, ataupun pericik di wajah dia, di badan dia akan rasa berbisa badan dia, iaitu pada jin itu, sebab dia akan rasa air itu air panas nanti. Di antara lain yang kedua adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali pada hari Jumaat, serta berdoa kepada Allah tentang mengenai keperluan akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Saya tulis tak sempurna, tapi supaya ingat insya-Allah. Ketika khatib tengah duduk, kemudian doa di antara dua khutbah kan, di antara dua khutbah akan doa kan. Kadang ada imam di khatib tu yang bawah muazzin tak akan baca doa. Kita di Selangor muazzin tu akan baca doa nanti kan, ketika duduk, ketika khatib duduk nak masuk khutbah nombor 2, kadang ada muazzin tu baca doa kan. Nah, setelah kita habiskan sebelum daripada khutbah 113 kali, kemudian ketika di antara dua khutbah tengah-tengah tu, maka kita doa kepada Allah, keperluan kita akan dipenuhi oleh ataupun akan dimustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berapa bilangan ini saya ambil daripada kitab Abwabul Faraj karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala. Nanti riwayat wala haula wala saya akan sebut apa riwayat nanti daripada imam mana nanti insya-Allah. Yang ketiga, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 kali, serta berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali, akan ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 787 kali untuk memenuhi keperluan umum. Apa semua yang kita nak akan dipenuhi oleh Allah. Mana yang mampu buatlah.
Kalau tak mampu buat satu, jangan tinggal semua. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Yang mampu mana buat satu, buatlah sebanyak mana mampu. Yang kelima, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 2,500 kali setelah daripada solat subuh, akan dipermudahkan kefahaman ilmu ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk amalan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Yang keenam, yang keenam adalah mengamalkan zikir Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12,000 kali setiap daripada 2 rakaat 1,000. Bererti kesemuanya terbahagi kepada 24 rakaat, maka jadilah hitungan bilangan 12,000. Betul tak? 2 rakaat habis, zikir 1,000 kali Bismillah, baru doa. Betul tak? 2 rakaat 1,000. Habis 2 rakaat kan, solat sunat, solat nafil, zikir Bismillah 1,000 kali, kemudian doa, Ya Allah, Ya Rahman Rahim, doa. Habis doa, bangkit balik, tambah lagi 2 rakaat. Pastikan Bismillah itu cukup 12,000 kali. Kalau 2 rakaat 1,000, nak bagi cukup 12,000 jadi 24 rakaat lah. Betul tak? 2 rakaat 1,000, nak bagi cukup 12,000 jadi 24 rakaat. Betul ha? Betul saya betul ya? Kalau salah tolong bagi tahu. Dia jadi terbahagi pada 24 rakaat. Berarti setiap selang-selang tu 2 rakaat 1,000, 2 rakaat 1,000, bagi cukup 12,000, berarti 24 rakaat. Kemudian doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan izin Allah Taala keperluan hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ini tolong berikan pada orang yang sukar dapat anak. Amalan ini tolong berikan pada orang yang hutang kerana Allah, nak memenuhi hak tuntutan nafkah, kemudian susah nak bayar hutang. Tolong berikan amalan ini pada mereka. Mungkin kita, termasuk saya, alhamdulillah, hutang tak ada, tidur lena, kadang subuh pun susah bangkit. Kita insyaAllah, tuan-tuan mungkin ada, wallahu a'lam, amalkan zikir ini, insyaAllah Allah bantu, Allah permudahkan. Setan minta supaya menyesatkan Adam, Allah izinkan kita minta yang baik-baik, sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, niat yang baik supaya perkara yang baik takkan tak dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, barang siapa berdoa kepada Allah kemudian meminta kepada Allah, Allah malu sekiranya mengosongkan tangannya. Ini kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sambung. Oi, ni nak kabir ni. Tak apa tak apa sambung sikit lagi. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, musannif bergenjak pula, pengarang kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad enjak pula menulis wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Apa kelebihan dia, apa amalan dia, akan kita bedah sikit saja, insya-Allah sempat. Allah. Hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ada kat kitab dia, tak kat kertas. Banyak sangat saya tulis, jadi confuse nanti. Allah, bismillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dia tak banyak, dia sampai 9. Terakhir ada cerita nanti, akan saya cerita nanti ya. Yang pertama, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ini adalah kita menafikan segala kekuatan kita dan kita serahkan pada Allah. Itu intisari wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini di antara wirid ataupun zikir orang yang bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa, tidak ada daya kekuatan apa pun tak ada, illa billah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Halimul Azim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tinggi dan Maha Besar. Menafikan kekuatan, kemampuan kita pada sesuatu dan menisbahkan sesuatu itu hanya pada kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini termasuk daripada nafi isbat, selain daripada kalimat la ilaha illallah. Dalam tasawuf tu akan dibahas oleh ulama. Di antara nafi isbat, menafikan sekalian makhluk, hanya menisbahkan sesuatu Allah. Di antara wirid zikir la ilaha illallah, di antara lain adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah. Berarti pertama,
Itu intisari makna. Dan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah berupa doa kita kepada Allah, kerendahnya hati dan berdoa kepada Allah, seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, aku tidak ada apa-apa ya Allah, segala-galanya Engkau ya Allah, tolonglah mempermudahkan urusanku ya Allah. Itulah maksud wala haula wala quwata illa billah. Nanti kalau amal, nanti ada zikir kelebihan dia. Kalau nanti kita sebut wala haula wala quwata illa billah, hati rasa macam tu, ya Allah, aku tak ada apa ya Allah, segala-galanya Engkau yang gerakkan ya Allah, maka aku dah lakukan amalan ini ya Allah, aku serah pada Engkau ya Allah, Engkau maha kuasa ya Allah, aku kerdil hanya digerakkan oleh Engkau ya Allah. Rasa betul di dalam hati. Yang seterusnya, orang yang menyebut wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, apabila kamu diberikan nikmat, maka memperbanyakkanlah ucapan hamdalah ataupun alhamdulillah. Ketika kamu merasakan kamu memiliki banyak dosa, maka banyaklah beristighfar atau memohon pengampunan kepada Allah. Sekiranya rezeki kamu dilambat, maka memperbanyakkanlah ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Orang lambat rezeki dapat anak kan, disarankan untuknya khususkan zikir atau memperbanyakkan wirid ataupun lafaz wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rawahu At-Tabrani, ataupun riwayat daripada Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Sambung cepat sikit. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucap wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak 100 kali sehari, nescaya selamanya tak akan dimiskinkan oleh Allah Ta'ala. Rawahu Abi Ad-Dunya, riwayat daripada Ibnu Abi Ad-Dunya. Seterusnya adalah Nabi SAW bersabda, kalimat wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ini menyembuhkan 99 penyakit. Di antaranya adalah disembuhkan penyakit sedih dan gelisah yang dialami di dalam hatinya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim menyembuhkan berapa penyakit? 99. Paling tak kegelisahan, sedih yang wujud di dalam hati. Rawahu Al-Imam At-Tabrani wa Hakim, riwayat daripada Imam Tabrani dan juga Imam Hakim radhiyallahu anhuma. Yang seterusnya, Nabi SAW bersabda, barang siapa memperbanyakkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka akan ditutupkan 70 pintu bahaya dan bencana kepadanya. Paling rendah adalah bahaya dan bencana kemiskinan. Rawahu At-Tirmidzi, riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Okey, ketika Isra wal Mi'raj, riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya, ketika Isra wal Mi'raj, Nabi SAW dipertemukan dengan Nabi Ibrahim AS. Malaikat Jibril ditanya oleh Ibrahim AS, engkau bersama dengan siapa? Kemudian Malaikat Jibril kata, aku bersama dengan Nabi SAW. Nabi Ibrahim AS mengatakan, ya Muhammad, syurga itu adalah luas dan aromanya yang begitu wangi, dan juga dia punya tanah yang begitu luas, maka tanamlah tanaman di dalam syurga, iaitu wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalimat ini adalah tanaman yang akan ditanam pada kenikmatan syurga kita di akhirat kelak nanti. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang seterusnya, Nabi SAW bersabda, barang siapa ingin kenikmatan diberikan oleh Allah, dikekalkan oleh Allah, tak dicabut oleh Allah, dipelihara oleh Allah, memperbanyakkanlah mengucap wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rawahu At-Tabrani, riwayat daripada Al-Imam At-Tabrani rahimahullah. Sebenarnya dalam kitab Al-Azkar pun ada, tapi sekadar ini dah cukup lah. Dengan 2 jam setengah saya tulis ni, dah banyak dah. Nanti insyaAllah ada kitab lain, kalau ada lagi insyaAllah saya kongsikan. Kalau ada semua saya bagi nanti insyaAllah. Nanti saya pun tak tahu selama mana boleh hidup kan, terfikir juga nak kongsi tak nak kongsi tak nak, tapi fikir balik, Allah gerakkan hati. Alhamdulillah, moga memberikan manfaat pada diri saya sendiri terlebih awal, pada tuan-tuan perempuan. Moga-moga Allah berikan kekuatan untuk kita amal. Tunggu dulu, satu cerita kita tutup. Saya dah janji dah kat tuan-tuan perempuan, setiap kali saya datang kuliah 2 bulan sekali, lama sangat tempoh.
Berarti kaban ataupun poin mesti kena bawa kemas, kena bawa banyak. Nah, dalam kitab Qisasul Awliya Illahi Ta'ala karangan Syekh Muhammad Khalid Thabit Al-Misr rahimahullah yang lahir pada tahun 1947 dan kini usianya adalah 73 tahun. Hebat ulama ni karang kita. Qisasul Awliya Illahi Ta'ala. Kisah Sayyidina Hudair radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi SAW mempersiapkan sahabat untuk menempuh pada medan peperangan, Nabi tak ikut. Nabi siapkan para sahabat. Dan ketika itu adalah musim yang susah. Nabi SAW membekali setiap para sahabat. Nabi berikan bekal pada setiap para sahabat. Dan ketika itu Nabi SAW lupa untuk membekali ataupun memberikan makanan bekal pada Sayyidina Hudair radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi lupa. Dan telah berangkatlah para sahabat radhiyallahu ajma'in. Dan Sayyidina Hudair radhiyallahu ta'ala duduk pada belakang sekali. Bererti kalau dalam medan peperangan duduk di belakang sekali, biasanya sahabat orang susah. Ataupun mereka ada unta mereka kurang makan sehingga lemah. Biasa strategi mereka akan diletakkan di belakang. Secara mendadak kalau musuh datang di belakang, mereka akan ambil panas, sok mereka akan bagi nanti. So kalau strategi ini adalah letakkan mereka di belakang, kerana yang lemah-lemah ataupun yang tak berkemampuan, tak ada kuda sangat, tak berapa nak ada unta, mereka diletakkan di pihak belakang secara mendadak. Kalau orang kafir datang serang di belakang, mereka akan ambil anak perang, sam akan bagi nanti. Kalau dalam cerita peperangan, best. Ini kalau datang sesuai peperangan, saya akan cerita kat tuan-tuan nanti. Banyak peperangan insya-Allah. Dan Sayyidina Hudair radhiyallahu anhu ada kat belakang. Apa Sayyidina Hudair buat? Tak ada makan apa pun, jalan tak menjadi penghalang, tetap jalan juga ikut. Sayyidina Hudair radhiyallahu anhu berzikir, la ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Zikir ni dan doa kepada Allah, ya Allah, engkau telah cukupkan perjalanan ini, sudah cukup bagi aku ya Allah jalan. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi tahu tolong hantar bekal pada Sayyidina Hudair. Allah punya ingat tu. Maksudnya Allah memberikan perhatian pada Sayyidina Hudair. Malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi SAW, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu lupa memberikan bekal pada Sayyidina Hudair yang ada di belakang sekali dalam iaitu perjalanan, tolong bekalkan, berikan makanan padanya, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW siapkan bekal dan bagi tahu sahabat, tolong kejar perjalanan sahabat yang aku berikan, aku suruh aku jalan, suruh aku tempuh medan peperangan. Di belakang ada Sayyidina Hudair. Tolong jumpa Sayyidina Hudair, bagi tahu aku berikan bekal ini dan aku lupa nak berikan padanya. Dan bagi tahu aku telah diperintahkan oleh Allah supaya sedemikian, dan telah Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan bagi tahu moga-moga rahmat Allah kepadanya. Bagi tahu aku doakan rahmat Allah untuknya, dan dia punya zikir kepada Allah itu telah memerangi terangan seluas bumi dan langit nanti di syurganya. Tolong bagi tahu sedemikian kepada dia. Maka sahabat ini diutus oleh Nabi SAW jumpa Sayyidina Hudair. Dan Sayyidina Hudair tengah duduk zikir, la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Jumpa, ya Hudair, aku telah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala begitu perhatian pada engkau sehingga Allah mengutuskan Jibril datang pada Nabi SAW dan Nabi seutuskan aku berikan bekal, dan Nabi telah beritahu pada engkau bahwasanya Nabi mendoakan rahmat Allah kepada engkau, dan zikir engkau ini telah memberi cahaya yang begitu cahaya, luasnya seperti langit dan bumi Allah akan berikan pada engkau. Maka kata Sayyidina Hudair, alhamdulillah, dan selawat pada Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih engkau telah berikan bekal ini kepada aku. Kemudian kata Sayyidina Hudair, ya Allah, aku tidak lupa ingat pada engkau ya Allah. Engkau ingat pada aku ya Allah, supaya menggerakkan Jibril beritahu pada Nabi dan beri bekal pada aku. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Engkau ingat pada aku, tolonglah aku ya Allah, supaya aku sentiasa ingat pada engkau ya Allah. Engkau begitu ingat pada aku sedangkan aku hamba yang lemah. Engkau ingat pada aku ya Allah. Ya Allah, bimbing aku supaya sentiasa aku ingat pada engkau ya Allah. Sahabat ni balik jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah SAW, saya dah telah bagi amanah, alhamdulillah. Nabi SAW mengatakan, wahai sahabat,
ketika engkau memberikan makanan kepadanya bekal, sekiranya engkau pandang langit, engkau akan nampak cahaya yang begitu cahaya kerana zikir Sayyidina Khadir radhiyallahu ta'ala. Masya-Allah. Zikir banyak. Nanti Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, ingatlah padaku, aku ingat pada kamu. Siapa ingat kat kita? Raja ke? Bukan. Siapa ingat? Menteri ke? Bukan. Siapa ingat? Orang kaya? Bukan. Siapa ingat? Yang maha kaya ingat kat kita. Siapa kita? Pendosa kot. Cuba rasa Allah dalam hati tu, rasa ketakziman kepada Allah. Sedangkan kita hamba banyak dosa, Allah bimbing untuk kita zikir pada Allah, menunjukkan Allah ingat kepada kita. Satu cerita lagi boleh? Last lah, lepas ni kita tutup insyaAllah. Ini ilham masuk banyak. Biasa duduk dengan orang saleh, ilham masuk banyak. Ini semua orang saleh salihah. Amin. Amin. Satu cerita kita tutup. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal tidur bangun nak ke satu daerah. Macam kita lah, tidur bangun-bangun nak ke Paris, tak pasal-pasal. Ini Imam Ahmad bin Hanbal bangun tiba-tiba nak ke satu daerah. Bila sampai di daerah tersebut, bertemu dengan seorang pembuat roti. Pembuat roti ni tanya, kau ni siapa, tak pernah tengok? Yelah, saya ni hamba Allah. Mana tempat kamu nak pergi? Saya pun tak tahu dah. Baik, kalau begitu jom ke rumah saya. Baik, dia masuk rumah, engkau istirahat, aku nak buat kerja. Maka zikir, buat kerja sambil zikir. Allah, subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, astaghfirullah. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, wahai pembuat roti, kamu zikir pada Allah sambil buat roti, apa kelebihan yang kamu dapat? Alhamdulillah, kelebihan dia, apa niat aku dalam hati baik-baik, belum aku doa, Allah berikan padaku, cuma satu belum. Aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Allah Ta'ala belum rezekikan pada aku, sedangkan hatiku sungguh-sungguh ingin bertemu dengan dia. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata, patutlah aku bangun, aku nak datang daerah ni. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, saat ini yang kamu hadap, akulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tengok, jarak mereka jauh, tetapi kerana hamba ini adalah berzikir pada Allah, Allah dekatkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala kepadanya. Di sini adalah fadilah kelebihan orang yang berzikir. Niat-niat yang baik akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Ada niat yang baik, kenapa Allah belum beri lagi pada saya? Kerana awak belum banyak zikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Awak ingat pada kekayaan, awak ingat kepada pangkat, awak nak ingat kepada orang memuliakan awak. Ini menjadi penghalang setiap keperluan kita tak dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Pembahasan sampai sini, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Lama sikit lah. InsyaAllah lepas ini kita bagi sikit saja. Alhamdulillah kita sambung. Kemudian lepas Alhamdulillah ada selawat pula. Agak panjang juga sikit. Kemudian baru kita masuk isi kandungan yang seterusnya pula, muqaddimah. Ini paling muqaddimah atas ni. Tuan-tuan perempuan, sebelum mengakhiri kursi, mohon maaf sekiranya ada percakapan saya tergoris. Hati tuan-tuan perempuan mohon maaf banyak-banyak. Seterusnya Al-Imam Syahid Syekh Muhammad Sa'id Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah mengatakan, sekiranya lidah seorang da'i muballigh wa muallim, sekiranya lidah pendakwah penyebar ilmu membicara lidah yang fasih, bukanlah kerana dia alim, bukan kerana dia ini hebat ilmunya, tetapi sekiranya ahli ilmu, ahli dakwah membicarakan dakwah dan ilmu dengan lidah yang fasih, fasihnya itu disebabkan yang duduk di dalam majlis ilmunya adalah jemaah yang saleh-saleh dan salihah. Kerana keberkatan jemaah yang saleh dan salihah duduk dalam majlis ilmunya, Allah fasihkan lidahnya membicara ilmu. Dan saya yakini kehadiran tuan-tuan perempuan semua adalah daripada kalangan jemaah yang saleh-saleh dan salihah belaka. Amin. Amin. Tanamkan niat untuk bangun tahajud. Raja ada pertemuan dengan raja, habuk kita tak ada. Menteri ada pertemuan dengan menteri, bayangan kita tak ada. Tapi Allah ada pertemuan khusus dengan hamba-hambanya, khusus ketika waktu tahajud. Moga Allah pilih kita, moga Allah beri kekuatan pada kita. Amin. Amin. Akhir kalam yang baik itu datang pada Allah Ta'ala. Salah silap, kelemahan, kekurangan, ia datang pada saya sendiri. Hakikatnya qadrihi khairi syarri minallahi Ta'ala. Hakikatnya segala satu yang baik dan juga buruk, kullun indillah, kesemuanya hakikat datang daripada Allah SWT. Lupa saya, tuan-tuan perempuan, tolong sangat-sangat, tolong doakan untuk saya, doakan untuk ummah, masyarakat, anak isteri, jiran-jiran sahabat. Tolong selit-selit nama saya dan rentihan doa tuan-tuan perempuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diabolism ni adalah konotasi daripada kata Diablo. Pernah main game Diablo tak? Kita tak tahu ada game nama Diablo. Apa maksud Diablo? Dalam bahasa Yunani kuno bermaksud iblis, setan. Maksudnya intelektual yang bermental iblis.